Ini cerita ni cerita benar. Cerita ni cerita benar. Yang berlaku pada saya sendiri. Satu hari saya pergi ke satu rumah orang tua. Saya dapat bantuan daripada seorang sahabat ni, minta saya sampaikan bantuan ni kepada orang miskin. Jadi saya pun belilah kain pelekat, beli roti, beli macam-macam lah saya beli. Saya pun pergilah rumah orang tua. Tak payah sebutlah rumah orang tua di mana. Saya pergi-pergi, kalau tuan-tuan pernah dengar ceramah saya ni, saya dah sebut berkali-kali dalam TV. Saya pernah sebut berkali-kali dalam radio. Saya pergi ke rumah orang tua ni, tuan-tuan elok, saya berhenti saja kereta. Tiba-tiba orang tua berlari daripada dalam asrama orang tua. Dia kata apa? Anak aku datang seronoknya, anak aku datang. Saya tak kenal dia siapa. Dia main-main, dia peluk saya, dia cium saya. Nak, kenapa tinggal mak dekat sini nak? Mak nak balik. Mak rindu dekat rumah ni. Saya waktu tu, ya Allah, makcik, saya pegang, saya tengok muka dia. Saya perhati hang tak mengaku aku mak hang noh. Tuhan. Saya boleh bayangkan perasaan dia waktu tu, dia rindu kepada anak dia. Saya pun berlakon depan dia, saya kata, mak, maafkan saya mak ya. Saya pegang tangan dia, saya pergi bawa dia duduk atas kursi tu. Saya pun ambil roti, saya suap dekat mulut dia. Tuan-tuan, cuba bayangkan waktu saat itu, hati ibu yang rindu kepada anak ini, bila kita ambil roti, kita suap dekat mulut dia, apa perasaan dia? Apa perasaan tuan-tuan? Waktu saat tu, saya suap, saya tengok air mata dia meleleh. Dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan saya. Subhanallah. Waktu saat saya suap, tuan-tuan, saya rasa bagaimana perasaan rindunya dia kepada anak dia. Bila saya nak balik, tuan-tuan, dia pegang kaki saya. Nak, jangan tinggal mak nak. Mak nak balik. Mak nak balik. Akhirnya saya minta kebenaran dengan pihak pengawasan di situ. Cek tengok, rupa-rupanya dia ada anak 5 orang. Anak dia yang sulung bergelar seorang Tan Sri, arwah dan bergelar orang kaya, orang memang kaya, hebat orang tu, orang famous orang tu. Saya waktu tu sentat, saya nak balik, dia pegang baju ni, pegang, tak mau balik, dia nak ikut. Saya pun tak apalah, jomlah saya minta kebenaran, isi borang, panjang cerita tuan, isi borang lah apa semua ni apa. Saya pun dapat pelepasan. Saya minta 5 hari je saya nak balik. Bila balik rumah saya, tuan, waktu saya duduk Taman Raya Jaya, saya balik tentang balik rumah saya. Sembahyang subuh, saya jadi imam di sembahyang di belakang. Saya baca doa, saya tengok air mata dia jatuh. Lepas itu, tuan, saya pergi nak bersalam dengan dia, saya cium tangan dia, saya kata, mak, maafkan saya, mak ya. Waktu tu saya tak ada mak saya tak ada lah. Tapi saya bayang ini ibu saya, tuan. Sebab dia rindu kepada anak dia. Duduk hari ketiga di rumah saya, waktu semayang Isyak. Malam tu saya tak ada kuliah apa, saya pergi nak salam dengan dia. Bila saya nak pergi salam dengan dia pun, ambil kain tudung dia, dia lapik tangan dia. Dia salam. Saya kata, mak, kenapa mak lapik tangan? 2 hari dah mak tak lapik tangan dengan saya, kenapa hari ni mak lapik tangan? Dia kata, Ustaz, kau bukan anak saya, Ustaz dia. Subhanallah. Saya tak bayangkan waktu saat itu tiba-tiba dia sebut nama saya Ustaz. Saya kata, mak, kenapa mak panggil saya Ustaz? Saya anak mak. Bukan. Kalau anak saya, dia tak akan buat macam tu. Kalau anak saya, dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya, dia tak akan suap makanan kepada mulut saya. Saya tak bayangkan seorang ibu ni. Tiba-tiba saya pun pegang dia, saya peluk dia, saya menangis. Saya kata apa? Mak, walaupun mak bukan mak saya, tapi hari ni saya anggap mak sebagai ibu saya. Dek, adik-adik yang ada dekat depan ni, dek, Ustaz nak minta supaya siapa yang ada ibu dia, pergi dekat mak dia, pegang tangan dia sekarang. Saya pegang tangan dia, saya dapat rasakan tangan ibu ini. Saya pegang tangan ibu ni, saya dapat rasa tetap walaupun bukan mak saya, tapi saya tahu hati dia rindu sangat dekat anak dia. Saya kata apa? Mak, waktu saat itu saya pegang tangan dia, saya pandang wajah dia. Saya kata, mak, walaupun mak saya telah mati,
Tapi makcik boleh ganti, mak boleh ganti mak saya. Mak duduklah di sini. Waktu saat makan, saya suapkan nasi dekat mulut dia. Tiba-tiba dia muntah balik. Dia muntah balik makanan daripada mulut dia. Saya tanya, kenapa mak? Saya tengok air muka dia tiba-tiba pucat. Saya angkat dia, panggil ambulans, hantar ke hospital. Waktu saat duduk di hospital, tuan-tuan, saya ambil tak kepala dia atas ribus saya. Dia pegang tangan saya, dia kata, apa? Ustaz, kalau saya mati, tolong jangan beritahu kepada anak saya seorang pun. Kalau anak saya tahu saya mati, jangan beritahu di mana kubur saya. Kalau dia tahu kubur saya di mana, jangan izinkan dia pegang batu nisan. Saya pegang dia. Saya kata, apa mak, jangan cakap macam tu. Isteri saya menangis dekat sebelah, anak saya menangis dekat sebelah, pegang dia, menangis. Kami pegang tangan dia. Mak, kenapa mak cakap macam tu? Jangan. Dia giling kepala. Rupa-rupanya itulah saat di penghujung hayat dia di dunia. Akhirnya dia pun meninggal di atas ribus saya di hospital. Dia meninggal di atas pelukan saya. Saya doakan Makcik Hajah Khadijah ini mudah-mudahan rohnya bersama dengan salafus salih. Saya sangat ibu saya. Adik-adik, mak kita dek. Mak kita dek. Kita semua yang ada mak di sini, tolonglah taat kepada mak. Jangan derhakakan kat dia. Jangan tinggal dia di rumah orang tua. Dia sakit, jaga dia, picit kepala dia. Cuba tanya mak kita dek, letak atas kepala mak, tanya mak, mak, seksa tak mak mengandungkan saya dulu? Seksa tak mak melahirkan saya dulu? Cuba tanya mak kita dek. Mak kita akan jatuhkan air mata di saat itu. Kalau kita tanya demikian, mak kita akan jatuhkan air mata. Sebab tu adik-adik, suaplah makanan dekat mak. Suaplah makanan dekat mak kita. Kakak-kakak, makcik-makcik yang ada anak di sebelah, pegang kat tangan anak. Pegang tangan anak, suap tak atas tangan atas kepala dia. Cuba selawat 3 kali. Cuba rasa denyutan roh hati kita entar. Cuba rasa denyutan jantung kita. Betapa sayangnya, eratnya kita kepada anak-anak kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, selepas daripada 3 bulan kematian makcik ini, sampailah berita itu kepada anak dia yang sulung. Anak dia telefon kat saya, dia kata apa? Doktor, how you ready? What? How you got? I akan bawa you ke mahkamah. I saman you sebab you buat keluar mak I daripada rumah orang tua. Tuan-tuan tahu, 3 tahun dia letak rumah dia, mak dia rumah orang tua, dia tak jenguk, tak pergi tengok mak dia. Sebab tu mak dia rindu kepada anak dia, sampai tak nak beza antara saya dengan anak dia. Akhirnya saya tunggu, tidak ada saman. Hampir setahun lebih saya pergi ceramah di Gombak, Masjid Greenwood. Setelah saya sudah ceramah, datang seorang lelaki peluk saya, menangis dalam masjid. Orang heran, tentang pasal apa ni? Saya tanya, pasal apa? Ustaz, tolong beritahu di mana kubur mak saya, Ustaz. Tolong beritahu di mana kubur mak saya. Saya kata, kenapa? Kenapa hari ni baru tanya kubur mak kamu? Tolonglah Ustaz, saya nak jumpa dengan mak saya. Saya lah orang yang bergelar Tan Sri, yang nak saman Ustaz hari tu. Saya sekarang ni papa kedana Ustaz. Isteri saya mati aksiden. Rumah banglo saya pen dah tarik. Kereta saya semua dah pen tarik. Tinggal satu lagi kereta, tinggal kereta kancil. Tuan-tuan, maka saya kata bersyarat, saya boleh tunjuk kubur mak kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan pegang batu nisan kubur mak kamu. Sampai saja di tempat kubur mak dia, tak sempat saya nak turun daripada kereta, dia turun dulu. Saya tengok tuan-tuan, tangan dia jatuh, dia tersungkuk di atas tanah, tangan dia tarik. Ibu, ibu. Saya tengok tuan-tuan, mula-mula dengan tangan yang elok, tiba-tiba tangan jadi hitam. Dengan mula-mula, akhirnya mulut dia jadi herok. Herok, mulut dia tarik sebelah. Subhanallah, waktu tu tuan-tuan saya nak bayang. Tiba-tiba tuan-tuan, saya angkat dia, tak sampai, tak jauh mana lah. Yang angkat tu bersama dengan tuan imam masjid, seorang imam masjid di Sungai Petani. Angkat-angkat tuan-tuan, tak sampai dekat kubur mak dia, tiba-tiba dia menghembuskan nafas terakhir di atas, berhampiran kubur ibu dia. Tuan-tuan, Allah bayar cash anak yang derhaka kepada ibu dan ayah. Sebab tu kita kena hormat ibu dan ayah. Hormati ibu dan ayah. Sebab tu kita selalu dengar dalam nasyid kita,
Jangan, jangan, jangan andaikan menjadi anak yang derhaka pada ibu bapa. Balasan di dunia dah banyak terjadi, berbagai derita yang datang menimpa. Dah banyak dah tuan-tuan. Mudah-mudahan jadilah iktibar dengan cerita ini. Mudah-mudahan ambillah pengajaran insya-Allah.